Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Nasai, riwayat dalam banyak kitab-kitab hadis, iaitu baginda SAW menyatakan yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dia mengampunkan dosa tahun yang lepas dan tahun yang akan datang, yakni 2 tahun. Dalam sebagian riwayat yukaffiru sanatain, puasa pada hari Arafah mengampunkan 2 tahun. Dan 2 tahun adalah merupakan satu tempoh yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kita, bukan saja yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Sehingga ulama-ulama berbincang adakah ia termasuk di dalam dosa besar ataupun tidak. Dan kalaupun Allah nak mengampunkan dosa besar, ia tidak walaysa zalika bi'azizin 'ala Allah, itu tidaklah besar bagi Allah kerana urusan dia Maha Pengampun. Sebab itu kita ambillah kesempatan ini, kerana yang paling penting dalam hidup ini kalau apa pun ialah keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita apabila kita mati, kita tak tanya dah kereta kita kat mana, rumah kita kat mana, duit kita berapa, macam mana medsos kita, macam mana follower kita, likes ke tak ke apakah. Tak penting lagi itu semua. Yang penting kita akan bertanya, adakah keampunan Allah kepada kita? Adakah Tuhan ampun kita? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita, ia memudahkan banyak urusan kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu bila Allah ampun, Allah datangkan rezeki. Bila Allah ampun, Allah datangkan kelapangan dada. Berbagai banyak nikmat. Sebab itu istighfar mempunyai nikmat yang mempunyai fadilat yang sangat banyak. Disebabkan kerana istighfar itu ialah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa kita pada hari ini 2 tahun. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang telah kita lakukan. So harap semua kita yang ada hari ini berpuasa. Untuk orang yang tak berada di padang Arafah, mereka berpuasa. Mereka berpuasa dan kebanyakan ulama menyebut sunat muakkadah. Sangat dituntut untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini berpuasa. Dan hari ini adalah hari yang penting, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Maidah yang selalu kita baca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Ini tidak ada lagi yang lebih besar daripada ini. Allah sempurnakan agama. Pada hari Nabi SAW berada di Arafah, pada hari itu hari Jumaat, hari Arafah, firman ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, bagi tahu agama telah pun sempurna. Oleh kerana agama sempurna, maka kita tak tambah agama. Ada orang dia tak puas hati dengan apa yang Nabi kata, nak ikut Nabi je. Kalau nak ikut Nabi je, naik unta, dia kata. Geng-geng yang tak mau buat amalan, melainkan amalan Nabi tu, elok naik unta. Itu unta soal kenderaan. Kenderaan ini Nabi, kalau Nabi tak datang pun kenderaan ada. Tapi agama ialah datangnya daripada Nabi. Ustaz ke, syekh ke, mufti ke, cakap pandai ke, cakap tak pandai ke, dia tak dapat wahyu. Yang dapat wahyu hanyalah Nabi SAW. Sebab itu nak ikut agama, ikut agama ajaran Nabi. Nak ikut ibadat, ikut ibadat Nabi. Tanya Nabi buat ke tak. Itu sangat penting. Kerana yang demikian itu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kerana itu saja yang Allah lantik untuk mewakili sebagai Rasul, mewakili Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyunya. Allah tak memerlukan Rasul, tapi oleh kerana manusia ni, dia manusia, dia perlukan manusia untuk bercakap dengan dia. Nabi tu Rasul, sebab Rasul tu utusan. Allah utus dia. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan untuk kamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Maka ini adalah satu nikmat yang besar. Kita pada hari Arafah ni kita ingat, inilah turunnya firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah. Okey. Mungkin tadi kita dah sebut tentang keampunan Allah Azza wa Jalla, tapi satu hal lagi yang penting ialah orang selalu tanya, hari Arafah ni, hadis Nabi SAW yang disebut oleh Imam Tirmizi, Nabi kata
khairud du'ai du'a'u yaumil arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW menyatakan khairud du'ai du'a'u yaumil arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku dan Nabi-Nabi sebelumku sebut ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah melainkan Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan, baginya segala pujian hingga akhir. Tapi saya nak ambil yang tu, khairud du'ai yaumul arafah. Khairud du'ai du'a'u yaumi arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi hari ini adalah hari Arafah. Para ulama mereka berbahas, adakah maksud Nabi SAW khusus kepada orang yang buat haji saja, yang duduk di Arafah, ataupun fadilat ini merangkumi juga mereka yang tidak berada di Arafah? Doa pada hari ini adalah hari yang baik, paling baik. Okey, kita tengok beberapa sudut. Yang pertama, orang yang berada di Arafah itu confirm lah, pastilah doa itulah doa yang terbaik. Lebih baik pada segala hari-hari dan segala waktu-waktu ialah doa pada hari Arafah. Nabi SAW doa pada hari Arafah ni sehingga jatuh tali unta tu, Nabi ambil satu tangan lagi, Nabi tak turunkan, kerana Nabi fokus, tak henti-henti Nabi doa. Kerana itulah doa yang terbaik. Sebab itu bila kita pergi Mekah, bila kita pergi haji, jangan lepaskan waktu untuk doa pada hari Arafah. Setengah orang dia pergi dengan haji, dengan kumpulan-kumpulan haji ni, ada dia punya mutawif, dia ajak pergi duk buat ni lah, tak pergi buat amalan tu lah, amalan ni lah. Dia terlepas apa yang Nabi kita berdoa. Nabi solat fardu saja, kemudian dia doa, dia berdoa. Dan sebab tu baginda sungguh-sungguh berdoa. Saya pun mungkin tuan-tuan yang penonton juga sama. Seingat saya apa yang telah didoakan pada hari Arafah tu dah Allah Subhanahu Wa Taala dah tunaikanlah apa-apa yang menjadi hajat kita. Sebahagian itu sedang mendatang, tapi kita percaya Allah Taala akan bagi apa yang kita minta pada hari Arafah. Okey. Itu untuk orang di Arafah. Bagaimana untuk orang yang tidak berada di Arafah? Kita yang tak ada di Arafah ni. Hari ini kita tak ada Arafah. Tadi saya sebut sebahagian ulama kata khusus untuk orang duduk di Arafah. Tetapi sebahagian di kalangan para ulama mereka menyatakan kapan Nabi ini umum, merangkumi juga orang yang tidak berada di, orang yang tak berada di Arafah. Yakni orang yang tak berada di Arafah pun Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa mereka. Saya nak sebut begini loh. Pertama, kita tahu sebaik-baik hari, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih baik amalan saleh padanya yang lebih baik daripada hari yang 10 ni. Dalam hari yang 10 ni, hari yang terbaik ni ialah hari Arafah ni. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala wa syahidin wa mashhud. Mashhud yang disumpah di dalam surah itu ialah merupakan hari Arafah, hari yang disaksikan menurut Ibnu Abbas. Jadi hari Arafah ialah hari yang terbaik. 10 hari ni dah terbaik dah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik di kalangan yang 10. Walaupun ada perbincangan lah tentang hari raya Korban bagaimana. Tetapi ini hari Arafah ni hari yang kita puasa dengan banyak, hari yang Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang berdoa di Arafah, pada berhimpun dan berdoa di Arafah. Jadi doa adalah merupakan amalan soleh. Nabi kata amalan soleh. Jadi tentulah doa ni, kalaupun hadis ni tak dikhususkan, tak merangkumi orang yang duduk di Arafah, tentulah doa pada hari ni adalah hari yang terbaik untuk kita berdoa. Tentu dah. Kerana 10 hari ni hari yang terbaik dalam setahun. Untuk perbandingan hari-hari, hari inilah hari yang terbaik untuk kita berdoa. Di kalangan para ulama ada yang menyukai pada hari Arafah ni berhimpun di masjid yang mereka namakan sebagai at-ta'rif. Ta'rif ni perkataan Arafah tu, iaitu mengarafahkan.
Jadi Ibnu Abbas dan juga ada Amr bin Hurais dalam riwayat, mereka ni pada hari Arafah ni mereka berkumpul di masjid. Maksudnya semua pakat pergi masjid lah, bukan ada satu semayang khas ke apa. Semua pakat pergi masjid. Duduk semua pakat berdoa. Tak adalah tekong khas doa, tapi semua pakat duduk di masjid dan berdoa pada hari Arafah ni. Dan kita pun mudah-mudahan insya-Allah kita boleh lakukan hal ni. Nanti kita dah habis urusan kerja kita apa semua, kita pergi ke masjid, kita solat, selepas solat ke ataupun sebelum solat ke, kita berdoa. Mungkin orang Perlis lebih mudah lah. Kalau kita masjid buka. Pada negeri yang tak buka pun, dia duduk di mana-mana sudut di rumah dia, tumpukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita pada hari ini, kerana ini adalah hari yang terbaik, supaya kita tidak terlepas daripada fadilat yang besar ni, insya-Allah. Ya. Di kalangan para ulama, oleh kerana mereka pergi ke masjid untuk doa, kerana ada hadis ni, mereka pergi untuk doa. Tidak ada amalan khusus, tapi ramai-ramai pakat pergi untuk berdoa di masjid. Jadi mereka sebut sebagai at-ta'rif. Di kalangan para ulama ada yang tak berapa berminat, takut benda tu jadi satu ibadah baru. Tapi tidak ada satu ibadah yang baru, mereka semua hadir ke masjid dan mereka berdoa masing-masing di masjid. Dan kita pun elok menghadirkan diri ke masjid dan berdoa. Jika kita mampu, jika tak, kita doa di tempat kita masing-masing. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Mudah-mudahan hari ini kita pendekkan untuk kita semua tumpukan kepada urusan ibadah dan urusan nak berdoa kepada Allah, untuk berzikir. Cuma saya hari ni kerja jadi banyak sikit. Ada international, ada conference tentang rasuah Malaysia dengan Indonesia. Saya panel, dan juga petang ada untuk astro interview pasal korban. Tak apalah, mudah-mudahan jadi part daripada amalan. Hari Arafah kita hari ini ialah hari 9 Zulhijjah. So hari kita ikut mana? Kita ikut kita lah. Kalau nak ikut Mekah dia susah lah, kerana nak ikut Mekah ada negeri yang ada kena waktu dengan Mekah, ada negeri yang ada tak kena langsung waktu dengan Mekah. Kalau negeri yang bersetentangan dengan Mekah tu dah tak ada lah dengan Mekah. So kita kira macam kita puasa hari Arafah hari ni, kita tak disuruh puasa ikut waktu Mekah. Kita puasa ikut waktu kita lah. Kalau nak puasa ikut waktu Mekah susah lah. Macam mana nak puasa? Okey, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. InsyaAllah kalau tak ada soalan, kita berjumpa lagi pada waktu yang lain, dan doakan pada saya. Besok boleh tengok live saya di insyaAllah khutbah raya di untuk orang Perlis. Kita semayang seperti biasa, semayang raya kita semayang di Padang. Sekejap pergi kereta api lalu. Untuk di Perlis kita semayang raya di Padang, bukan kerana Covid saja, tapi memang Nabi SAW tak semayang raya di dalam masjid baginda, bersemayang di dalam musalla. Sedangkan masjid tu lebih afdal, masjid dari sudut tempat yang lebih afdal. Tapi Nabi raya memang semayang di musalla. Musalla yang dimaksudkan tu bukan musalla dewan musalla, tempat solat di tempat tanah lapang. Sebab tu kita di Perlis kita solat hari raya di tempat tanah lapang. Melainkan kalau hujan lah, kita solat hari raya di tempat tanah lapang. Besok semua qaryah-qaryah akan solat di tanah lapang di tempat mereka masing-masing. Sementara InsyaAllah saya akan solat di kawasan istana, kerana istana akan dibuka untuk rakyat bersolat di tanah lapang kawasan Istana Arau. Negeri lain kadang-kadang itu amalan Nabi SAW. Sebab tu kalau kita pergi ke Jordan, ke negeri Arab, semua buat macam tu. Tapi di Malaysia ni kalau kita buat, semua orang dia kata Wahabi pula. Tapi kesian kat Wahabi ni, tak kena-mengena dengan dia pun. Semua benda disandar ke dia. Wahabi entah siapa-siapa.
dalam COVID ni sembahyang tanah lapang bagus. Sebab kenapa? Bukan saja tak COVID pun sembahyang tanah lapang, tapi lebih open air kan.